Okay, sudah? Are you already? The television pula ni. Dah biasa masuk television ni. Tak biasa masuk MC Plus ni. Yo, dah masuk dah. Hello, apa khabar? Ya, hello, apa khabar? Bagus. Masuk beramai-ramai, very good. Itu sudah kan? Okay, masuk beramai-ramai, bagus. Kita belajar bersungguh-sungguh. Yes, welcome. Welcome ni macam dikenal saya ni. Okay, bagus. Nice to meet you, yes, betul. Nice to meet you all. Okay, same to you all. Hi. Waalaikumsalam. Khabar? Okay, Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam sejahtera, apa khabar? Okay, hari ini kita telah berjumpa pada hari ini. Okay, pada hari ini ialah satu hari yang mulia kepada kita semua kerana kita telah berjumpa dengan satu subjek yang dikatakan agak sukar, iaitu subjek sejarah. Ramai orang dekat Malaysia ini memang menghadapi masalah dalam sejarah. Betul tak? Sebab sejarah kehidupan kita memang sejarah yang sangat berbahaya, betul tak? Tetapi sejarah kita perlu diteruskan, betul tak? Kerana kita hadapi sejarah dalam kehidupan ini sama dengan sejarah dalam peperiksaan, betul tak? Peperiksaan SPM ialah peperiksaan yang sangat penting lah, betul tak? Okey, sebab tu automatik kita hari ini kena bersiap sedia macam mana nak jawab soalan, betul tak? Hari ini kita masuk beramai-ramai dalam seminar ni kerana kita nak skor markah. Kita nak tahu macam mana taktik dan teknik dengan apa-apa gaya lah untuk skor markah, betul tak? Jadi automatik ya, sejarah memanglah subjek yang memang menakutkan. Ramai budak dia tak suka baca sejarah. Dia baca pun dia tidur. 2 minit dia buka buku, dia ke syurga. Betul tak? Sebab apa tau? Sebab kita tak perlu baca banyak tau sepatutnya. Tapi ramai budak dia tak nak dengar tau. Dia suruh baca juga. Ibu bapa paksa budak dia baca. Budak memang tak boleh baca. Kerana apa? Dunia kita berubah. Kita boleh menonton saja. Mana dia baca-baca lagi dah? Baca ialah style ibu bapa anda. Ibu bapa anda dia kena baca. Betul tak? Sekarang tak boleh. Sekarang kita tak boleh nak baca. Kita dah fahamkan sejarah saja. Tapi ramai orang dia tak faham. Dia kata baca, bacalah. Oi, stres lah. Sekolah stres, tuition stres, tempat-tempat semua tempat stres lah. Semua spot stres lah. Sebab tu hari ini saya nak terangkan pada anda, jangan stres. Relax. Okey, tajuk kita hari ini kita pergi kepada gerak gempur SPM. Tapi saya tak gempur pun. Saya nak terangkan sedikit saja. Tak mau cerita banyak. Ingat dah, awak semua dah tahu dah. Korang semua dalam tingkatan 5 nak belajar ni, saya bawa fokus kita tingkatan 4. Tingkatan 4, bab yang dikatakan paling wajib, paling berbahaya, paling sukar. You kena tahu tau, bab mana tau? Bab 2. Paling sukar. Lembaga Peksa Malaysia ni kadang-kadang dia akan pilih bab 4. Okey, bab 4 pula. Sorry, bab 2. Bab 2 tingkatan 4. You orang tahu tak kenapa? Kerana bab 2 dia menceritakan tentang Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan. Semua Asia dalam tu. My God. Okey, orang Kelantan tak ada. Saya bukan orang Kelantan, saya cerita je macam Kelantan tapi saya bukan orang Kelantan. Saya orang Perak. Okey, Perak Darul Rizwan. Okey, tak ada kaitan langsung. Okey. Kemudian yang penting ialah kita akan tengok bahawa bab 2 tingkatan 4 ni satu-satunya bab yang dikatakan agak sukar untuk budak skor. Tahu tak apa sebab? Dia complicated. Sebab tu lembaga Peksa Malaysia suka pilih bab ni. Kerana bab ini ada kaitan sebagai manusia. Kita sebagai warga negara Malaysia tahu ada kaitan dengan bab ni. Sebab tu bab ini, bab yang wajib kita terokai dan budak memang takkan terokai. Cikgu kat sekolah pun skip banyak. Skip banyak. Ajar pun sikit-sikit. Skip banyak. Oh, bahaya. Bila skip banyak, bahaya. Sebab tu bab ini, bab yang dikatakan agak sukar. Kenapa sukar? Kerana dia ada complicated. Dia melibatkan banyak benda-benda dalam tu. Jadi kita ambil contoh, kita pergi kepada contoh ya. Apa contohnya? Kita tengok sekarang apa contohnya. Kita pergi pada contoh yang saya nak tunjuk pada anda sekarang. Cuba tengok. Okey, tajuk kita nasionalisme. Perkembangan nasionalisme, betul tak? Ini apa ni? Tiba-tiba. Okey. Tiba keluar macam ni. Saja-saja teknikal. Okey. Dia. Jadi awak tengok contoh ni. Contoh yang saya tunjukkan pada anda ialah faktor perkembangan nasionalisme. Cuba tengok. Nasionalisme. Okey, orang kena faham apa tu nasionalisme. Nasionalisme merupakan satu benda yang sangat penting. Okey, terlajak jauh. Okey, kerana nasionalisme ni satu cerita yang panjang. Okey, jadi automatik, cuba tengok di sini, saya nak cerita pada korang, iaitu nasionalisme ini maksudnya ialah satu-satunya semangat.
Kalau keluar dekat exam, dia akan tanya pada kau ialah satu-satunya semangat. Okey, boleh nampak tak? Semangat cintakan pada bangsa dan negara. Dia akan cintakan pada yang pertama ialah bangsa dan juga pada negara. See ya, cinta pada bangsa dan negara. Kenapa saya cerita ni tau? Lembaga Bahasa Malaysia, dia wajib tanya tau soalan. Dia wajib akan tanya soalan, apakah maksud? Jadi setiap kali korang belajar kat sekolah, kat tuition, kat whatever, di mana, tolong tanya cikgu awak, cikgu, tolong bagi tahu maksud cikgu. Maksud bab ni apa cikgu? Cikgu, maksud kemerdekaan apa? Maksud pemasyuran apa? Maksud pilihan raya umum apa? Maksud pilihan raya ni apa? Jadi ingat sebaru kenal apa kenal tak? Jadi automatik seorang makhluk maksud ni kena faham. Kalau tak faham maksud bahaya. Kerana lembaga akan keluarkan satu soalan atau dua soalan atau 5 soalan melibatkan maksud. Dia akan tanya maksud. Sebab tu di sini saya tak tanya, saya tak cerita pasal maksud. Tapi saya tunjuk pada korang. Okey, semangat cintakan. Boleh faham tak? Pada bangsa dan negara. Dapat 2 markah. Tengok ya, kalau ditanya di exam, korang akan dapat 2 markah tau. Sebab semangat cintakan. Nampak tak bergerak dia? Semangat cintakan, dia akan dapat 1 markah. Bangsa ini kalau tulis 2 markah dan negara ini ditulis 3 markah, 4 markah. Nampak tak? Jadi all together dia akan dapat 3 markah disediakan pada anda. Maksud saja sudah 3 markah. Saya cerita ni pakai tajuk ni saja 3 markah dah. Maksud saja. Sebab tu automatik bila cikgu ajar kat sekolah atau di mana-mana lah. Okey, bila korang belajar, sebelum cikgu ajar topik berkenaan, kena tanya cikgu, apa maksud cikgu? Cikgu cerita maksud dulu sebelum cikgu cerita pasal faktor, cikgu nak cerita pasal sebab. I don't want that. I want maksud because lembaga wajib keluarkan soalan maksud. Dalam soalan struktur dan juga isi. Ingat fokus hari ini kita bukan kertas 1, tapi fokus kita hari ini kertas 2 sebab kertas 2 markah dia ada 100 markah. You kena ingat tau, kertas 1 ada 40 markah, kertas 2 ada 100 markah. Jangan confuse. Ada guru dia akan bagi tahu kertas 2 ada 60 markah, kertas 1 ada 40 markah. Janganlah. Okey, salah tau. Kertas 2 ada 100 markah. Struktur saja ada 40 markah. Esei ada 60 markah. Boleh faham tak bahasa Inggeris? Kalau maksud tu apa dia? Ayat terlari sikit. Oh, ayat dia ialah dia akan bila saya tulis dia terlari sikit lah. Tulisan Dr. Kamal kan. Jadi semangat cintakan pada bangsa dan negara. Itu dia maksud. Saya tulis semua ya. Okey, jadi ini satu contoh saya bagilah pada anda semua. Tengok saya tunjukkan di sinilah macam mana kita nak bagi jawapan dia. Kalau ditanya awak nasionalisme. Cuba tengok di sini ya. Kalau dia bagi kau ayat nasionalisme, dia kata cikgu maksud dia macam mana cikgu? Semangat. Nampak tak tulisan saya sekarang? Mungkin tadi tak begitu clear, sekarang saya clearkan. Semangat cintakan. Nombor 2, pada bangsa dan negara. Nampak tak? Pada bangsa dan juga negara. Jangan buat simbol tu dia akan potong markah lah. Simbol ni janganlah diberikan, dia akan potong markah. Boleh faham tak? Simbol dan ni, saya saja bagi laju sikit nak tulis kan, tapi dalam exam jangan tulis, dia potong markah ni. Semangat cinta kepada bangsa negara dengan membawa satu gerakan. Tengok saya sambungkan ayat. Gerakan untuk membebaskan, nampak tak ayat dia? Untuk membebaskan apa dia? Membebaskan tanah air. Okay, keywords dia membebaskan tanah air. Kita bawa ayat tau. Membebaskan tanah air daripada penjajahan barat. Nampak tak bahasa Inggeris? Tengok sini, tengok sini. Tengok, saya dah bawa satu formula pendek berdasarkan apa maksud nasionalisme. Nampak tak bahasa Inggeris? Okey, jadi bila dia bagi dekat exam markah dia akan bagi markah pertama semangat cintakan. Jadi exam ini SPM lah. Dia akan bagi markah yang pertama semangat cintakan. Betul tak? Nombor 2 dia akan bagi kepada ini bangsa. Nombor 3 dia bagi kepada negara. Nampak tak? Jadi dia bagi markah tu macam ni. Karangan dia buat karangan lah. Tak kisah. Karangan dia saya rasa ramai pelajar-pelajar di sini dia boleh buat karangan dengan penanda wacana yang simple. Jangan buat karangan BM. Kalau karangan BM, pelajar-pelajar Melayu khususnya belajar cikgu BM akan bawa idea karangan BM dalam sejarah. Jangan follow. Tolonglah jangan follow cikgu BM punya start. Sebab itu tata bahasa untuk bahasa Melayu. Sejarah nonik. Sejarah ni kalau you nak jawab dengan betul, guna penanda wacana yang simple, tata bahasa yang ringkas. Jangan buat karangan panjang-panjang. Kalau you buat karangan panjang-panjang, banyak bahaya. Bahaya ni apa dia? Kalau korang akan tersasar keluar daripada idea. Tersasar keluar, dia potong markah. Sebab tu tengok, saya simple. Saya fikir macam ni di KZ. Semangat cintakan pada bangsa negara. Karangan kemudian. Kemudian diikuti dengan gerakan untuk membebaskan. Nampak tak markah seterusnya? Tanah air, kadang-kadang dia bagi markah, kadang-kadang tak bagi markah lah. Dia sambungkan sekali. Kemudian daripada penjajahan barat, kita bagi markah. All together markah dia 1, 2, 3, 4, 5 markah saja. 1, 2, 3, 4, 5 markah saja disediakan. Nampak tak bahasa Inggeris? Inilah dia cara kita akan semak dalam exam. Tapi bukan buat karangan macam ni tau. Tolong ingat saya bagi ni idea tau. Bukan buat karangan macam ni. Idea untuk membuat karangan. Tapi bila nak buat karangan, pastikan anda ada penanda wacana. Boleh faham tak bahasa Inggeris? Okay, boleh ke? Tolong jangan terikut-ikut tau. Saya cerita ni ialah how to get marks.
because you must know how to get the marks. Sir, marah ke? Tak ada, saya tak marah pun. Yang penting ialah korang kena skor. Boleh faham tak? Tolong ya, Boys and Girls. Ingat ya. Ya, yang korang kena ni lah, Boys and Girls. Tolong ingat corak dia, boleh ya? Dapat tak? Dapat ya? Saya kembali semula pada cerita kita ya. Okey, itulah maksud nasionalisme yang tadi kita bincangkan. Sekarang kita nak tengok, okey. Kita nak pergi kepada cerita kita yang seterusnya, iaitu kita melibatkan lebih kepada tajuk kita hari ini, faktor perkembangan. Betul tak? Kita nak tengok perkembangan nasionalisme. Yes, no? Kalau kita nak bincangkan perkembangan nasionalisme ini, macam mana dia bergerak. Okey, kita nak tengok. Okey, perkembangan nasionalisme. Tengok ni baik-baik ha. Kita nak tengok, kita nak follow apa tu perkembangan nasionalisme. Kita nak tahu konsep dia perkembangan nasionalisme. Kita nak tahu tu. Jadi bila kita nak tahu perkembangan nasionalisme, kita kena tahu faktor-faktor dia semua. Boleh faham tak? Faktor-faktor dia. Apakah faktor-faktor dia? Yes. Ya. Dia keluar. Antara faktor-faktor dia yang pertama, kita pergi pengaruh agama. Nampak tak, Boys and Girls? Okey, semua nampak tak idea ni? Pengaruh agama. Okey, jadi pengaruh agama ini akan dianggap sebagai markah sebab dia akan diberikan fakta pertama. Nampak tak? Lepas tu kebanyakan saya bawa ayat pelajar di Mesir terdedah dengan falsafah. Jadi saya bagi contoh pelajar di Mesir. Contoh terdedah uraian yang pertama. Nampak tak? Dengan falsafah gerakan Islam. Korang nampak, Boys and Girls? Jadi markah dia sudah 3. Dia dah dapat 3 markah dah. Gerakan Islam menyeru umat Islam. Uraian kedua menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Korang tengok, nampak tak betul-betul? Agama Islam yang sebenar. Korang nampak tak, Boys and Girls? Tengok, saya dah besarkan dah. Lepas tu berpandukan Al-Quran dan juga hadis. Maka ini contoh yang kedua, ini contoh yang ketiga. Nampak tak? Satu ayat ni saja sudah lengkap dengan beberapa markah. Nampak tak? Saya kecilkan balik. Korang nampak tak? Markah yang diberikan. Okey, bila kita buat karangan yang ringkas. Jangan padat gila tapi tak tahu apa yang kau tulis. Kadang-kadang buat karangan BM. Ada budak di tulisan pengaruh agama, dia buat karangan BM. Oh, agama Islam merupakan agama rasmi negara di mana Malaysia merupakan salah lah. Gagal lah bro. Tak boleh bagi markah lah. Lembaga tidak akan bagi markah. Dia akan gelakkan kau saja. Jadi pemeriksa kertas dia begitu hebat tau. Kau jangan main tau. Pemeriksa kertas ni semua ni pakar-pakar, kau tahu tak? Jadi automatik faktor perkembangan ini kalau tanya pada awak pengaruh agama dapat 1 markah. Jadi fakta ini apa agamanya? Mestilah Islam. Betul tak? Jadi kau tak payah nak terangkan pengaruh agama Islam tu kat sana. Tak perlulah. Jadi automatik dia tanya kebanyakan pelajar di Mesir. Nampak tak di Mesir? Jadi itu ialah antara bukti. Pelajar di Mesir, bukan pelajar di Malaysia, bukan pelajar di tanah Melayu, kita pergi pelajar di Mesir. Tu dia. Baru saya nampak tadi angkat-angkat kepala. Okay, kan? Jadi automatik itulah dia prosesnya. Nampak? Okey, pelajar di Mesir contohnya terdedah. Tengok, dengan falsafah perjuangan. Nampak? Falsafah perjuangan gerakan, saya bagi contoh Islam. Itu huraian dia. Dapat 3 markah dah. Bagi gerakan Islam, markah dah. Tak ada gerakan Islam, tak ada markah. Dia kena ada gerakan Islam. Sebab pelajar di Mesir, dia terdedah dengan gerakan Islam dan mereka menyeru umat Islam. Apa tu gerakan Islam? Terus direct to the point. Gerakan Islam menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Nampak? Kembali pada ajaran Islam yang sebenar. Besar lagi. Kena besarkan lagi ya. Dia nampak? Okey, ajaran Islam yang sebenar. Boleh faham tak? Itulah proses dia. Jadi automatik berpandukan Al-Quran dan hadis. Itu ialah antara contoh. Kalau bagi contoh terdedah dengan gerakan, boleh, bagus, teruskan, betul. Jangan follow jawapan saya saja. Kalau korang ada jawapan lain, boleh dedahkan di depan, saya akan terangkan. Cantik, jalan. Adik tadi, jalan adik, boleh teruskan, no problem adik. Pastikan korang skor markah, pastikan ayat tu kena betul dan lengkap, baru markah diberikan. Kalau ayat tak lengkap, tiada markah bagimu. Awak menulis karangan BM, sorry bro, sorry kakak, hilang markah bro. Hilang semua. Jadi awak begitu confident dapat A, tapi akhirnya dekat exam, bila keluar result, dapat C+, dapat D, dapat E, frust. Okey, sebab tu jangan frust. Saya tunjukkan contoh tadi ya. Okey, seterusnya pula kita nak bergerak lagi. Kita nak bergerak fasa kedua, iaitu faktor kedua. Seterusnya. Jadi rangkap mesti ada. Nampak? Nampak tak? Dia ada blank, satu blank kecil, lepas tu diteruskan seterusnya. Okey, jangan korang ni terus buat sambungan. Walaupun orang kata cikgu ini 2 line je, tak apa. Jangan korang ni buat karangan BM, ada 4 rangkap lah, ada 5 rangkap, sabar. 4 line lah, 5 itu BM. Ini sejarah, tak payah banyak-banyak, Boys and Girls. Ambil 2, awak ambil faktor, ambil fakta, uraian contoh, cantik, jalan, terus sambung, cantik markah. Dan seterusnya, saya nak bawa iaitu penulisan. Nampak tak? Penulisan ialah faktor kedua, adik-adik. Nampak tak? Kreatif ke, novel ke, cerpen ke, puisi ke, markah di 1.
Lembaga tak akan bagi markah banyak. Kerana dulu, ini format lama tu SPM. Format lama SPM, kalau kreatif dia 1 markah. Kalau novel dia 2 markah, cerpen 3 markah, puisi 4 markah. Sekarang lembaga dia begitu, orang cakap apa, tegas lah. Dia kata bahawa semua benda ni sama. Jadi bila benda ni sama, maka automatik kita bayangkan 1 markah. Tapi kalau lembaga tukar markah tahun depan, maksudnya tahun ni awak akan duduk SPM tahun depan, maka mungkin boleh dapat 4 markah. Okay, ya? Tapi kebanyakannya dia akan bagi kau 1 markah sajalah. Kita bayangkanlah dia kedekut, dia bagi 1 markah. Tak apa sudah. Jadi bila dia kata 1 markah, ada budak dia kata, cikgu saya tulis 1 je lah. Janganlah. Kalau boleh tulislah 2. Yalah, mungkinlah bila saya kata 1 markah je, 4 ni aku tulis 1 markah je cikgu. Biar saya tulis 1. Janganlah. Kalau boleh tulislah 2. Janganlah 1 markah je, awak nak tulis 1. Janganlah. Korang ni kan, jangan ambil shortcut dalam hidup. Siapa ambil shortcut dalam hidup, maka kehidupan awak akan berada dalam kegagalan. Tak ada shortcut dalam kehidupan yang cemerlang. Tak ada. Dia kena kehidupan kita mesti ada cacar marbar sikit. Mesti ada cabaran sikit. Baru hebat. Sebab tu saya kata letak 4. Tapi kalau nak tulis 2, cantik jalan. Okey, boleh. Dan seterusnya pula, kita nak bergerak lagi. Tengok ya. Kita nak bergerak lagi. Jawapan dia. Saya nak bawa jawapan seterusnya. Okey, tak nak keluar pula. Okey, tak nak keluar. Yes. Tengok ni ya. Jadi sekarang yang menjadi wadah. Sekarang saya terangkan penulisan kreatif, iaitu novel, cerpen, puisi, apa kisahnya. Dia kata menjadi wadah. Wadah untuk mengungkapkan keperitan hidup bangsa yang dijajah. Nampak clear? Inilah antara uraian yang pertama. Untuk rangkap yang kedua. Untuk penulisan kreatif. Jadi dia uraian yang pertama. Dan juga penderitaan rakyat. Ini saya buat slash. Kau nampak tak saya buat slash? Jadi kalaulah lembaga kan, dia bagi markah, kadang-kadang dia akan bagi markah ekstra. Kadang-kadang dia tak bagi markah. Jadi automatik penderitaan rakyat. Kadang-kadang dia akan bawa markah. Kita bayangkan dia tak bagi markah, saya hanya bulatkan saja. Wadah tu apa? Wadah tu ialah satu perjuangan. Satu, apa orang cakap? Permulaan perjuangan. Itu wadah tu. Permulaan perjuangan dalam kehidupan. Jadi dan memberi impak, nampak tak dia kesan memberi impak kepada rakyat. Benda ini sudah akan memberi impak kepada rakyat. Uraian yang kedua, impak mula bergerak. Okey, kepada rakyat. Okey, lantas kita pergi lantas menaikkan semangat tentang realiti hidup. Bawa ayat dia realiti hidup. Nampak tak? Saya sengaja letak Y. Kadang-kadang budak ni terbuat dalam BI. Katakan contohnya. Jadi saya akan bulatkan letak Y, tapi lembaga tak potong markah. Lembaga dia tak potong markah kerana ayat tu ialah reality. Dia dah tahu dah. Hanya jangan buat karangan dalam BI. Contohnya, reality in our life. You buat panjang dalam BI, dia potong markah. Tapi kalau satu ayat saja dibulatkan, memang ayat tu reality dia bagi markah, maka ini uraian yang ketiga dia bagi markah. Jadi all together 1, 2, 3, 4. All together sudah dapat 4 markah di sini. Nampak boys and girls? Sudah dapat 4 markah dah. Nampak? Okey? Nampak ya? Dia boleh dapat 4 markah dah. Jadi bila dapat 4 markah, jadi itulah corak dia macam mana kita nak skor lah markah. Okey, 4 markah diberikan di sini ya. Cuba tengok. Okey, saya padam sikit. Okey, padam pula. Nak keluar pula padamnya. Okey, di sini ya kita kembali semula dengan cerita kita, iaitu 4 markah. Di sini ya. Saya sediakan di sini 4 markah. Nampak tak? Maka di atas berapa markah ni juga tak bagi pun. Oh, sorry ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini sudah ada 6 markah. Jadi ya, kita buat 2 karangan, 2 rangkap ni saja dengan fakta, dengan uraian, dengan contoh, dengan betul, dia dapat 10 markah dah. Nampak? Kita dapat 10 markah dah. 2 lagi. Walaupun faktor dengan buku teks juga banyak juga. Ada 7 juga. Ya, 7. Tapi cara saya sampaikan cekap gila. Cara saya sampaikan. Begitu cekap, ayat dia begitu perfect, dan automatik kita boleh dapat markah banyak. Jadi tak perlulah boys and girls. Sir, kalau orang itu tak tahu ejaan dalam BM, dia tulis BI. Boleh. 1 ayat boleh. Kalau you tulis BI dalam 4 ayat, 3 ayat, 2 ayat, dia potong markah. 1 ayat boleh. You see, I show example here. Can you see or not? I show example. Tengok, saya sengaja letak reality itu dalam BI. Sebab ada budak akan tanya saya. Jadi sebelum budak tanya, saya dah letak lah. Nampak? Reality kan? Dalam bahasa Inggeris, saya letak 1 ayat. Okey. Saya bulatkan reality. Saya akan tuliskan dan kita akan bagi markah. Bukan potong markah pun. Kita tak potong. Mana ada potong markah? Kalau ada cikgu cakap potong markah, you tanya cikgu tu, cikgu betul ke cikgu ni? Potong markah ke?
Jangan tanya dia, nanti dia marah pula. Jadi awak cakap lah bahawa cikgu, saya dengar satu seminar di Malaysia ni, dia kata tak ada potong markah. Satu ayat tak potong markah. 2 ayat dia potong markah. Reality in our life. You write like that, they will deduct marks. Boleh faham tak? If you write like that, they will deduct marks. That's why you write only one words because you don't know the BM words. You know only one words you want to write in English. It's okay, carry on. Dan kita akan bulatkan. Because the person want to talk about reality. Okay. Okay, ayat atau perkataan, cikgu, ayat lah. Perkataan lah. Ayat tak boleh, perkataan. Seperti tadi ya, tengok tunjuk. Seperti ini. Satu perkataan je. Kalau ayat yang panjang tak boleh, dia perkataan je. Boleh ya? Clear? Okay, dah seterusnya. Kita nak bergerak lagi. Okay, dah 10 markah dah. Dah 10 markah dah. Okay, dan saya teruskan lagi dengan menyindir. Saya bawa ayat dengan menyindir. Tengok, saya bawa dia punya reflection dia. Dengan menyindir. Ini ialah penyindir penjajah. Okey, nampak reflection dia. Jadi automatik kita akan dapat uraian kita yang keempat mula bergerak. Okey, seperti yang dipamerkan dalam karya Pak Sako, contoh kita yang pertama dapat markah. Jadi all together so dapat 8 markah di sini. 6 markah tadi tambah lagi 2 dapat 8 markah. Jadi all together 8 markah dah. Atas 6, bawah 2. Boleh faham tak? Korang kena faham tau apa yang saya tunjuk ni. Okey, tolong ingat faham ni ya. Apa yang saya tunjuk ni korang kena faham. Iaitu atas tu ialah 6 markah. Okey, tengok ya. Okey, wait, boys and girls. Okey, di sini akan mendapat 2 markah. Jadi di sini bawah tu 2 markah, atas tu 6 markah. Jadi all together 8 markah. Korang nampak tak? Okey. Wow, bijaknya isteri ni. Memanglah kena nak bagi bijak sikit barulah budak ni akan jadi pandai. Bila saya ajar satu contoh macam ni, korang pakai contoh ni. Tapi janganlah pakai contoh ni direct. Janganlah. Kalau boleh korang latih contoh lain. Sebab tu saya syorkan kepada anda, jangan hafal saja buku ulang kaji. Jangan hafal skema jawapan. Korang akan lupa. Korang kena faham. Siapa suruh hafal? Sebab tu automatik bila saya tunjukkan pada macam ni, jadi automatik korang ini kena ingat. Jangan korang pergi hafal. At the end of the story, bila hafal skema jawapan, bila hafal semua jawapan yang ada kat buku ulang kaji, buku teks, whatever, maka ini menyebabkan korang tak tahu macam nak bawa karangan. Korang macam stereotype. Kita tak boleh stereotype. Kita kena faham apa yang kita tulis. That's why saya nak sejarah ni, awak kena faham. Macam mana nak faham? Ya, bila kita baca, kita kena tahu. Nasionalisme ni mesti berlaku kerana apa? Okey, jadi awak tanya saya, cikgu, macam mana nak faham dia ni? Okey, jadi kalau nak faham, formula dia seperti berikut. Tengok sini ya. Saya nak fahami nasionalisme. Betul tak, boys and girls? Kalau nak fahami nasionalisme ini, awak kena ada 3 formula bergerak. Iaitu, awak kena bergerak dengan aspek politik. Kedua, awak kena bergerak dari segi ekonomi. Betul? Awak juga kena bergerak dari segi sosial. Di mana setiap sekolah, cikgu akan ajar kau PES. Betul ke? Cikgu dah ajar dah PES. Cikgu ajar je. Tapi macam mana nak gunakan PES ni dalam karangan? Jadi boleh. Macam mana cikgu nak fahami nasionalisme ni? Maka kita ambil sosial. Sosial kalau nak bergerak dengan manusia, dia mesti melibatkan pendidikan. Korang nampak pendidikan? Kalau pendidikan, dia mesti melibatkan lebih kepada agama Islam. Nampak? Dia mesti melibatkan dengan agama Islam. You see? Lepas tu, bila politik, dia membawa satu gerakan. Gerakan dia ialah gerakan dakwah. Betul tak? Gerakan dakwah yang mereka laksanakan dahulu kala melibatkan 2 gerakan. Satu ialah gerakan pan-Islamisme. Nampak? Dia bergerak dengan pan-Islamisme. Sebab tu you ada satu gerakan pan-Islamisme. Satu lagi gerakan dia akan bawa kepada gerakan Islam. Saya tunjuk tadi gerakan Islam saja. Saya tak tunjuk pan-Islamisme. Jadi gerakan Islam ni wujud dekat mana? Jago. Kalau you bagus, you bagi contoh Mesir. Manakala yang pan-Islamisme, dia akan wujud dekat Turki. Nampak gerak? Cikgu, kenapa ekonomi tak bergerak? Sebab orang dulu semangat cinta bangsa dan negara bukan pentingkan duit. Sebab tu ekonomi takkan gerak. You jangan gerakkan ekonomi pula. Korang faham tak? Sebab tu bila korang baca, korang kena ada idea sendiri. Idea yang diambil daripada buku. Macam mana? Buku teks. Siapa suruh baca buku ulang kaji? Ini baca banyak buku ulang kaji. Buku teks tak nak baca. SPM akan keluar daripada buku teks. Bukan buku ulang kaji. Dengar cakap saya. Sir, yang tu apa ya? Apa yang sir tu? Yang mana tu? Yang mana tu? Okey, yang mana tu? S tu. Okey, S itu ialah social. Izati ya. S itu ialah social. PES. P stand for politik, E stand for economy, S stand for social. Boleh ya, dapat nak. Sebab tu tolong ya, kalau cikgu kata baca buku teks, baca buku teks. Jangan korang sibuk baca buku ulang kaji. Ui,
pulang kaji memanglah ramai penulis dia, macam-macam style. Tapi korang faham ke? Sebab tu saya nak korang fahami dulu buku teks. Baru korang nak buat latihan lebih, buku ulang kaji. Buku teks macam buku Al-Quran anda tau. Kena study kau-kau. Kena faham. Lembaga Peperiksaan Malaysia ambil soalan daripada buku teks. Dia tak ambil daripada buku Sasbadi ke Fajar Bakti ke whatever buku lah. Okay, buku tu, buku Fajar Bakti, Sasbadi ni semua boleh dipakai untuk buat latihan je. Sebab tu kita tak boleh jadikan buku ulang kaji buku utama. Cannot. Sebab buku teks penting. Sebab tu automatik, Malaysians boleh baca buku ulang kaji. Tapi utamakan buku teks. Boleh ya, clear? Saya bukan cakap bahawa tak ada buku ulang kaji tak bagus. Tak ada. Kalau korang ada duit, belilah. Itu hak korang. Yang penting ialah buku teks. Buku teks percuma kerajaan bagi, Lembaga Peperiksaan Malaysia, dia pilih semua soalan daripada sana tau. Sebab tu, tolong kaji dan muktamadkan semua ilmu buku teks. Okay, ini contoh dia. Macam nak faham. Bro, faham tak? Macam mana nak faham? Tengok sosial. Saya dah letak ada formula dia. Pendidikan. Pendidikan mainkan peranan yang besar. Lepas tu dari segi sosial juga. Kita bawa lagi dari segi sosial. Okay, sebab dari segi sosial, karya. Kita juga akan membawa karya. Karya apa? Media. Media cetak. Bawa masuk karya media cetak. Karya media cetak ini kita bawa kepada satu lagi lah novel. Kalau bagus kita buat novel atau cerpen. Kita ambil contoh cerpen. Atau kita bawa kesastraan, sastra. Ini antara contoh. You bawa contoh. Bila bawa contoh, maka lembaga akan bagi kau markah. Oh, baguslah budak ni. Semua budak dia tahu dah. Sebab tu bila kita baca, kita buat draft pendek macam ni. Bila buat draft pendek, awak bersedia untuk SPM dengan kacang saja. Bila keluar draft ini dekat exam, awak dah tahu dah macam mana nak buat draft, macam mana nak buat karangan dia tersebut. Boleh faham tak? Boys? Tolong fahami baik-baik ya. Jangan korang ni cacat marpa, jangan korang gelabah, jangan risau. InsyaAllah bab 2, 3, 4, satu bab yang favorite. Okey, tolong bersedia. Okey, dan kembali semula cerita kita, iaitu cerita kita yang seterusnya di sinilah. Boleh ya? Jadi di sini awak tengok markah dia 8. Sini 2. Sana soal 6. Atas sudah pun berapa? 8 dan atas tu sudah berapa? Sudah banyak kan dapat markah, betul tak? Jadi kita akan tengok 2 saja. Karangan ni saja sudah padat dengan markah. Tapi ramai budak dia kata, cikgu saya tak confident, saya nak tulis banyak. Boleh. Tapi jangan tulis karangan bahasa Melayu. Kerana bila kita menyemak kertas nanti, kita tak nampak fakta, huraian dan contoh. Kita akan tengok banyak imajinasi saja. Sebab tu markah budak akan hilang. Kesian korang. Korang akan kehilangan markah. Okay, boleh clear? Okay, saya nak pergi soalan kedua. Okay, soalan kedua pula, kita nak pergi kepada bab 4, iaitu penulisan kreatif. Nampak tak? Soalan kedua sekarang. Saya bagi contoh soalan kedua tau. Dia kata, bagaimanakah penulisan kreatif? Korang nampak tak? Yes. Bagaimanakah penulisan kreatif? Okay, dan sistem pendidikan dapat menyemarakkan nasionalisme di negara kita akibat. Jadi sekarang kita belajar satu soalan kebat lah. Kebat yang saya ajar sekarang, kebat dia ialah holistik. Kita ada 2 kebat. Satu kebat analitik, nombor 2 holistik. Lembaga akan bagi dua-dua. Mesti dua-dua. Korang kena bersiap sedia. Jangan main-main. Dua-dua soalan ni akan ditanya. Jadi kita ambil contoh. Cikgu, holistik macam mana nak jawab? Okey, kita ambil contoh ni. Dia kata, bagaimanakah penulisan kreatif ini? Jadi saya jawab, iaitu kita dapat menyemarakkannya melalui penulisan kreatif kerana ia mudah tersebar. Nampak tak? Ia mudah tersebar dalam masyarakat. Pernah nampak ayat ni tak? Boleh tak nampak ayat ni? Mudah tersebar, mudah disebarkan dalam masyarakat. Saya bagi satu ayat. Boleh? Clear? Can you see or not? Boleh nampak tak? Dan juga maklumat dapat diketahui oleh masyarakat dengan cepat. My God, saya bawa 2. Satu, mudah tersebar uraian pertama jalan. Nombor 2, maklumat dapat diketahui uraian kedua jalan. Nampak macam mana kita bagi markah? Lembaga akan tengok pemarkahan dia macam mana you sampaikan idea tersebut. Sebab soalan kita, bagaimanakah? Kena faham soalan dia, bagaimanakah? Okey, bagaimanakah apa pula cikgu? Penulisan kreatif dan sistem pendidikan dapat menyemarakkan semangat nasionalisme. Ya, orang dah tahu apa tu nasionalisme kan? Bila dah tahu apa maksud nasionalisme, you mesti dah tahu dah macam mana gerakkan idea ni. Sebab tu saya kata maksud kena study. Kalau tak ada, bahaya. Maksud kena faham. Kalau tidak, bahaya. Okay, clear? Sebab tu bila maksud you dah tahu, apa soalan keluar, cantik jalan. Okey, soalan seterusnya. Media merupakan, saya bawa idea media itu fakta ya, tengok ya. Media merupakan medium yang rapat
Saya bawa satu ayat medium yang rapat, uraian yang ketiga bergerak dengan masyarakat. Ini contoh dia. Dan semangat nasionalisme boleh disampaikan. Semangat nasionalisme boleh disampaikan. Okey? Dalam semua lapisan masyarakat. Ini ialah contoh. Maka orang tengok 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita mendapat 5 markah. Nampak? Di mana uraian di sini ialah uraian yang keempat. Ini ialah antara contoh pertama. Kita bagi contoh yang pertama lah katakan. Dapatlah markah. Orang tengok macam mana markah diberikan. Fahami betul-betul. Saya kecilkan sikit. Jadi inilah dia proses bagaimana kita memberi markah dalam SPM nanti. Boleh clear? Jadi automatik you kena faham lah. Iaitu kita kena faham bahawa media ada tak mainkan peranan untuk menyemarakkan semangat nasionalisme. Ada ke tak ada? Kalau ada, oh dia macam ni. Oh macam ni. Jadi bagi sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Ingat dalam otak kau mesti bergerak 2 ayat. Sebab dan bergerak akibat. Kalau tak gerak dalam otak sebab dan akibat, bahaya menunggu anda. Kerana ini ialah antara konteks dalam sejarah. Sebab sejarah, you kena ada sebab dan akibat. Contohnya, kita dapat menyemarakkan sebab dengan melalui penulisan kreatif. Sebab dia penulisan kreatif. Akibatnya, mudah tersebar. Nampak akibat dia? Orang mungkin tak faham apa yang sebab, apa yang akibat. Cikgu, cikgu cakap apa ni? Cikgu syok sendiri ke? Bukanlah, tengok baik-baik. Saya tunjuk kau sebab, saya tunjuk kau akibat dia. Sebab dia menulis kreatif untuk apa? Untuk menyemarakkan semangat. Nampak tak boys and girls? Hanya sebab dia. Okey, juga sebab dia penulisan kreatif, akibat dia ada 2. Satu ialah dapat diketahui. Nampak? Dapat diketahui oleh masyarakat dengan cepat. Penulisan itu dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cepat. Dulu mana ada televisyen? Dulu semua mana ada Twitter, Instagram, mana ada Facebook pun tak ada lah. Late book pun tak ada lah boys and girls. Yang ada ialah penulisan kreatif novel, surat khabar, majalah, cerpen, puisi, pantun. Orang Melayu dulu begitu tradisional, begitu modern, style lama. Bukan macam hari ini. Hari ini kita ikut barat. Kita ambil semua teknologi barat. Mana ada teknologi Melayu? Teknologi Melayu macam ni dia tak ada lah. Kita ikut barat. Kita tengok Twitter, kita Instagram, Facebook, semuanya. Jadi automatik kita tak boleh nak sampaikan idea tau. Kita kadang-kadang tak tahu nak sampaikan idea. Buat Twitter kan, tak boleh nak sampaikan idea. Kutuk orang banyak. Kita kutuk orang, apa ni, teruklah, apalah, dilah, aduh. Kita kutuk ramai. Tapi nak bagi idea tak boleh. Bagilah idea. Sebab tu automatik awak kena belajar tau macam nak bagi idea. Mulai hari ni bila korang tweet, korang bagi tahu bahawa idea ni bagus, tapi saya nak idea saya. Macam ni. Terangkan idea korang. Kita hari ini kutuk orang lebih banyak daripada bagi idea. Sebab tu automatik kita jangan kutuk orang. Kalau boleh kita bagi idea, dapat pahala. Kutuk orang takkan dapat pahala. Dapat dosa dulu. Kalau nak dapat dosa, kutuklah. Okey? Kalau dapat pahala, jangan kutuk. Kita bagi semua idea bagus. Jadi itulah dia. Tolong ingatlah boys and girls. Okey now. Seterusnya melalui, kau tengok ada rangkap kosong tu. Jadi kita buat satu rangkap kosong. Dalam karangan, buatlah satu baris kosong, tuliskan rangkap seterusnya. Tengok saya tunjuk pada korang. Jangan main, nampak tak ni? Korang nampak kita nampak ni? Lepas tu saya bawa nombor 2 melalui sistem pendidikan. Nampak tak? Jadi saya bawa kepada sistem pendidikan pula. Tadi ada 2 kan? Satu penulisan kreatif. Satu lagi lah sistem pendidikan. Nampak? Sekarang saya tunjukkan kepada korang sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan, apa dia? Ini akibat dia. Akibat dia dapat melahirkan akibatnya. Bukan melahirkan anak. Itu sains. Ini sejarah. Sains sosial. Sejarah, sains sosial. Kalau melahirkan anak, sains panduan, biologi. Itu lain. Jadi automatik masih lagi sains. Kita bukan belajar sejarah lah. Kita belajar kemanusiaan tau. Kalau masuk universiti nanti, satu hari nanti kalau nak menghadapi bidang sejarah, tak ada bidang sejarah kat universiti. Sains sosial. Sebab tu kita belajar sains. Tapi sosial, kemanusiaan. Sebab tu awak tengok pendidikan, sebab akibat dia nak ambil kau melahirkan masyarakat yang berilmu. My God, kita ambil ilmu tu, uraian satu jalan. Sistem pendidikan tak ada markah. Sebab itu fakta dia. Kita takkan bagi markah sebab dia tiru daripada soalan. Dia tiru daripada soalan tak ada markah. Tapi kita bawa idea lain, cantik bagi markah. Lepas tu, dan membangkitkan. My God, hilang pula. Okay? Dan membangkitkan. Kita tengok, kesedaran. Kesedaran uraian 2. Kesedaran. My God, 2 markah. Sedar, pendidikan menyedarkan kita betapa pentingnya ilmu. Sebab tu hari ini ramai pelajar masuk
ilmu flex kan, betul tak? Salah lah. Masuk MC Plus. Ya, betul. Bila masuk MC Plus, maka automatik orang belajar. Kenapa belajar? Kerana nak berilmu. Betul tak? Bukannya masuk, lepas tu ke WhatsApp, main game. Oi, gila. Tak boleh main game lah. Oi. Kalau main game sambil belajar, Tuhan akan gelapkan diri kau. Gelapkan ilmu. Jangan main-main lah. Oi. Jangan main game sambil dengar. Habis kau. Ilmu yang kau belajar hari ni, vanish. Vanish tau. Hilang terus. Sebab kau menipu ilmu. Kau menipu guru dia. Kau menipu MC Plus. 3 penipuan kau buat. My God. Menipu lagi satu tau. Jangan lupa tau. You apa? 4 penipuan kau buat semata-mata kau nak main game. My God. Jadi janganlah. Sebab tu pendidikan, dia merupakan satu benda yang suci. Bila suci, dia membawa kepada masyarakat yang berilmu. Sebab tu kita jadi seorang yang berilmu. Bila ada ilmu yang banyak, orang akan hormat kau. Duit banyak, orang tak hormat lah. Siapa kata duit banyak, orang hormat? Itu orang gila. Mana ada orang duit banyak, orang hormat? Orang hormat orang duit sebab dia nak duit kau. Dia akan tipu kau. Tapi ilmu, orang tak boleh tipu kau. Sebab engkau tahu, engkau seorang yang pandai. Orang cakap macam mana pun kau tahu, alamak, dia ni tipu orang lah. Jadi kau pun tak boleh cakap dengan dia tau. Kau senyap dia. Kau senyap, senyum sini je. Senyum sini je. My God. Kau tipu saya, sabar kau. Itu dia. Orang berilmu, dia cantik. Dia macam tu. Itu konsep dia. Bukannya orang yang ilmu, orang yang berduit. Orang berduit siapa hormat? Belah, mana ada. Jadi automatik kita ambil seterusnya. Cikgu, apa seterusnya? Pendidikan. Melahirkan pemimpin. Jangan lupa pemimpin. Uraian yang ketiga sekarang, pemimpin yang dapat mengetahui mengetuai pertubuhan politik. Sekarang kita nak pilihan raya, betul tak? Jadi you boleh dengar macam-macam orang ceramah. Pasal Nasional, UMNO, MCA, MIC, PKR, PAS, DAP, semua akan ceramah. Jadi korang ini sebagai rakyat Malaysia, dengar je lah. Dengar je dan korang rumuskan. Saya tak boleh rumuskan di sini sebab korang berilmu. Korang saja boleh rumuskan mana bagus, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh sesuai, mana yang tak sesuai. Korang saja boleh tentukan sebab demokrasi. Dia merupakan satu proses berilmu. Betul tak? Okey, sir. Kalau orang itu kaya dan berilmu, hormat. Tak ada juga. Mana ada. Orang kaya selalunya kurang ilmu. Okey, orang kaya ini selalunya duit dia banyak. Bila duit dia banyak, dia salah guna ilmu dia. Sebab Tuhan kadang-kadang kan, dia adil dan saksama tau. Orang yang kaya ni dengan ilmu dia, kadang-kadang dia salah guna ilmu. Bila salah guna ilmu, dia akan terjebak dalam apa-apa aktiviti jahat. Aduh, sebab tu orang kaya, dia gunakan duit dia dengan ilmu yang berfaedah. Jangan ilmu yang tak berfaedah. Bahaya juga. Boleh? Okey, soalan kita yang kedua itu huraian. Huraian itu apa dia? Tolong keluarkan soalan tu balik. Apa yang kau tanya saya tadi? Keluarkan soalan tu balik, huraian tu. Ada 2 soalan serentak jalan, jadi saya tak boleh nak baca. Ada 1 soalan keluar tadi, huraian. Apa yang kau tanya tadi? Kakak mana tadi? Kakak abang tadi? Ya, uraian limit berapa sir? Kalau boleh Nur Ain, 1 fakta, 3 uraian. Kalau kau boleh. Kalau kau rasa cikgu susah cikgu, saya tak boleh buat, tak apa Ain. Jangan stres Nur Ain. Kalau boleh you bawa 1 fakta, 2 uraian. Kalau boleh. Cantik. Kalau lemah juga 1 fakta, 1 uraian, 2 markah dapat. Tolong ingat Nur Ain, ramai pelajar di luar ni, kadang-kadang dia akan baca 1 fakta, 3 uraian supaya dia dapat 4 markah. Boleh clear? Tetapi kalau you rasa susah, susah juga, saya tak boleh nak score. Tak apa, it's okay. Jangan panik. Nur Ain, jangan panik. Ambil 1 fakta, 2 uraian. 1 fakta, 1 uraian pun boleh, dapat 2 markah. Janji ada markah Nur Ain, daripada langsung tak ada markah. Kerana cara you sampaikan dalam exam tu nanti, walaupun markah dia sikit, tapi markah kau akan dapat A. Sir, soalan keempat. Berapa peringkat? Kalau boleh, korang bawa 3 peringkat. Ikut idea kau. Kalau idea kau banyak, kau pandai-pandai susun idea kau dengan baik. Tengok idea saya. 2 peringkat je. Apa idea banyak? 2 peringkat je. Idea dah banyak lah. Sebab tu saya nak korang jawab macam ni. Janganlah korang kata, cikgu ada 4 fakta cikgu saya hafal, saya nak buat 4 peringkat. Janganlah, janganlah boys and girls. Stres tu. Jangan stres. Kerana korang akan lupa dekat exam. Lupa, sudah. Kita ni pelupa. Manusia ni semakin lama semakin lupa. Apa yang kita baca ni, kau ingat kau baca sejarah je. Kau nak baca sains lagi, nak baca subjek lain lagi tau. Lupa tau tak? Sebab tu kalau boleh, 1 fakta, 2 uraian. Cukup. 2 uraian dah 3 markah dah. Nampak? 1 lagi fakta, 2 uraian. Dan 6 markah dah. Cukuplah 6. Kalau kata cikgu, tak cukup lah cikgu, saya nak A+. Boleh. Bertambahlah 3 fakta, 3 uraian.
Dapat dah 9 markah, 10 markah. Maksimum struktur pun dia bagi kau 8. Maksimum essay pun dia bagi kau 15. Jadi sekurang-kurangnya kau dapat 10. Lepas 15 tetap A. Ramai orang tak boleh skor A+ lah sejarah. Aduh, tak ada ramai orang tak boleh skor kerana mereka tak tahu taktik dengan teknik menjawab. Mereka ingat buat karangan BM. Mana ada ni? Tolonglah, jangan buat karangan BM. Tolonglah ya. Saya tunjukkan contoh hari ni supaya korang ni jangan terjebak dengan karangan BM. Okey, sejarah wajib lulus. Betul lah Izzati. Wajib lulus Izzati. Kalau tidak, habis masa depan Izzati. Izzati apa soalan ni Izzati? Menakutkan Izzati? Dia wajib lulus Izzati. Tolong ya. Jangan korang tak buat wajib pula. Cikgu, malah nak baca sejarah lah. Aku nak baca benda. Jangan tu. Soalan kebat memang kena ada format. Soalan kebat memang kena ada format. Format dia senang. Semua cikgu ajar kau ni. Fakta, uraian, contoh. Satu Malaysia cikgu akan ajar benda ni. Fakta, uraian, contoh. Tanya cikgu kau. Dia akan ajar kau fakta, uraian, contoh. Jadi, mulai esok nanti buka sekolah cikgu. Cikgu sekarang buat karangan fakta, uraian, contoh. Sambut jalan, sambut jalan, sambut jalan. Cikgu, prefer tak? Satu isi format dengan 4 uraian. Satu isi maksudnya fakta. Dengan 4 uraian. Itu sudah bagus. Boleh ke kau? Boleh ke? Kau boleh study ke macam tu? Satu fakta, 4 uraian. Susah bro. Cakap senang tapi susah. Cikgu, saya bagi extra uraian lanjutan. Boleh, no problem. Extra lanjutan boleh, no problem. Tapi markah tetap boleh dapat markah penuh. Jangan risau. Dia tidak akan dipotong markah. Hanya kita takut korang melarut cerita benda lain. Melarut cerita benda lain. Sebab tu markah dihilang. Itu je. Okey, kita boleh bagi satu fakta 4 uraian lah macam kau cakap tadi ya. Cikgu, satu isi 4 uraian boleh. Takut satu isi itu betul, 4 uraian semua salah. Aduh, sakit hati tu. Sebab tu bila korang buat fakta, kau kena faham apa yang kau tulis. Saya nak faham pendidikan. Pendidikan dapat membantu apa? Melahirkan masyarakat berilmu. Jadi pendidikan adalah fakta. Ilmu adalah uraian. You see? Walaupun ilmu tu satu ayat, dia macam contoh. Tapi saya nak bawa melahirkan masyarakat. Saya bawa ayat tu, nampak tak? Melahirkan masyarakat yang berilmu. Nampak tak? Masyarakat, uraian, berilmu. Tampak. Tapi markah dia tetap satu. Saya nak macam tu. Korang fikir macam tu. Kalau belajar pendidikan, dia bawa masyarakat berilmu. Macam tu. Satu fakta, 2 uraian, 1 contoh. Okey tak? Boleh. Satu fakta, 2 uraian, tengok 3 markah. Satu contoh, 4 markah. Adik, 4 markah adik. Satu fakta, 1 markah. 2 uraian, 3 markah. Satu contoh, 4 markah. Contoh mesti melibatkan beberapa perkara seperti berikut. Ingat nah. Contoh, bagi tokoh. Bagi tempat. Tokoh, tempat. Dulu format lama dia nak tarik. Tapi dia lagi dah. Tarik tak ada lagi dah. Dia nak bagi kau markah ekstra. Tak ada lagi dah. Hanya sekarang tokoh dan tempat. Jangan tulisannya pembesar Melayu. Raja Melayu. Raja India. Maharaja Cina. Tiada markah bagimu. Tak ada. Kalau kau tulis bangsa saja dengan dia punya tokoh, tiada markah. Tapi kalau kau tulis nama tokoh, cantik, dapat markah. Sultan Muzaffar Shah, markah. Sultan Ahmad Shah, markah. Kalau sejarah tak lulus, kena repeat paper. Memang kena repeat Julai paper. Kena repeat Julai paper lah. Tahu tak? Julai paper kau tahu. Susah kau tahu tak? Kau jangan main tu. Sebab tu automatik, soalan November ni pun ataupun soalan tahun depan ni pun senang. Jangan panik. Hanya kita buat preparation je. Sebab tu saya nak korang prepare. Sebab tu saya ajar hari ni. Prepare lah sikit. Tolonglah. Bab 2 ni. Wajib SM. Wajib. Tak sedia. Okey, dan seterusnya kita nak bergerak lagi. Okey, masih lagi bab 2. Okey, dan saya dah cerita ni tadi dah. Okey, saya dah cerita ni tadi dah. Dia keluar balik benda yang sama. Sekarang kita pergi pada 3, 4, bab 5. Kita buat satu lagi soalan. Boleh tak? Satu lagi soalan sebelum kita keluar beramai-ramai. Bincangkan manfaat. Manfaat. Kita sekarang nak bincangkan apakah manfaat yang kita dapat. Yang diperolehi daripada kejayaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tengok tahun. Tahun wajib keluar dalam soalan SPM. Korang nak bet lah. 1 juta. Mesti kalah. Satu Malaysia akan kalah. Kerana soalan SPM, dia bagi tahun untuk gagalkan kita. Berapa orang hafal tahun? Tanya diri sendiri, korang ni pandai ke tahun? Okey? Birthday abang pun lupa. Birthday bapa, ibu bapa pun kadang-kadang korang terlajak. Ini kan tahun dalam sejarah. Orang akan lupa lah.
Sebab tu tolong bila baca sejarah atau fahami sejarah, kena tengok tahun dia. Sebab Persekutuan Tanah Melayu ada 3 jenis konsep. 3 jenis. Saya tunjuk pada engkau tau, tengok sini. Okey, saya tunjuk pada korang. Okey, 3 jenis. Satu ialah persekutuan. Tengok Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu bermula tahun 1948. Nampak? Dia start 1948. Lepas tu dia akan mula dilaksanakan 1957. Tengok. Tanah Melayu ada 2. Persekutuan Tanah Melayu ni ada 2. Satu 48, satu 57. Okey, lepas tu pula Baik Sengges, tengok satu dia ada satu cerita pula wujud tahun 1963. Tengok apa ni? Apa ni pula 63? Ya, lepas tu dia pergi tukar kepada Gagasan Malaysia. Dia akan tukar kepada satu konsep yang diberi nama Gagasan Malaysia. Ini tingkatan 5 yang korang belajar sekarang. Dalam bab yang ke-6. Bab yang ke-5. Korang belajar benda ni sekarang. Betul tak? Tetapi yang ini 48 hingga 57 awak belajar dekat form 4. Dalam 48, 1 Februari 1948. Tengok saya bagi tarikh. Saya bagi tarikh 1 Februari 98 dia akan membawa satu ayat penyatuan. Dia akan bawa penyatuan beberapa buah negeri. Tengok ni. Beberapa buah negeri. Beberapa buah negeri. Ini budak yang tak baca buku tau. Dia main pantai. Dia penyatuan beberapa buah negeri. Betul. Siapa cakap salah? Ada budak dia dah baca dah. Cikgu, penyatuan. Penyatuan 9 negeri-negeri Melayu. Lepas tu dia tambah dengan 2 negeri-negeri Selat. Dalam satu unit politik. Ya, budak ni dia pandai, dia tulis macam ni. Unit politik yang seragam. Boleh ya? Dia buat macam ni lah. Jadi bila dia buat macam ni, markah yang dia akan dapat berbeza. Penyatuan 9-2. Unit politik yang seragam. Nampak tak? Jadi kau tengoklah cara dia sampaikan dengan cara dia hafal. Budak yang hafal sikit, markah dia sikit. Sebab dia kata beberapa buah negeri je. Penyatuan memang ada, tapi berapa buah negeri je. Tapi budak ni pula penyatuan dia bagi contoh 9 dan 2. Tapi saya pakai shortcut 9 NNM. Jangan buat macam tu kat SPM. Dia tulis sana 9 negeri-negeri Melayu. Dan jangan tanda macam saya tadi tahu. Saya bagi contoh je. Dan 2 negeri-negeri Selat. Dapatlah 2 markah. Boleh? Okey. Dalam satu unit politik yang seragam, dapat markah seragam. My God. Markah lagi. Nampak lah, Baik Sengges? Tapi kau tak tulis unit politik yang seragam, tak apa, it's okay. Dapat 3 markah. Kita nak markah lah. Bukan ni kita buat karangan cari cantik. Kita nak markah. Sebab tu kau bawa tengok formula ni. Tiba-tiba, tahun 1957, saya tunjukkan di bawah. Di mana ini berlaku pada 31 Ogos. Kita mula merdeka. Betul? Bila merdeka pun, nama negara kita Persekutuan Tanah Melayu. Kita merdeka 31 Ogos, jangan cakap nama negara kita Malaysia. Woi, orang gelakkan kau lah. Jangan cakap macam tu. Dia kata, abang, kau tinggal Malaysia berapa tahun? Tolong abang, ada tak betul kita merdeka 31 Ogos nama Malaysia? Tak ada. Nama negara kita Persekutuan Tanah Melayu. Dan penyatuan dia melibatkan berapa? Penyatuan dia melibatkan masih lagi 9 negeri-negeri Melayu bersama dengan 2 negeri-negeri Selat. Masih lagi 2 negeri Selat. Dia melibatkan berapa? 11 negeri-negeri Melayu. Dah. Masih lagi markah yang kita akan dapat di sini ialah Ogos, penyatuan ni dan gabungan 11. Boleh, Baik Sengges? Jadi awak tengok tahun. Sebab tu kita kena fahami tahun dia. Kita tak boleh buat suka hati dia. Sir, kalau tak ikut jawapan exactly dalam buku teks, potong markah Sarah. Potong markah Sarah. Kena ikut exactly Sarah. Minta maaf Sarah. Kena ikut exactly. Tak ikut, minta maaf. Dia potong markah. Lembaga strict lah, jangan main. NNS tu ialah negeri-negeri Selat. NNS tu negeri-negeri Selat. Hanya saya pakai shortcut lah sebab saya nak tunjuk cepat-cepat. Saya tak ada masa ni. Okay? Saya tunjuk cepat-cepat. Okay? Sebab tu saya tunjukkan formula dia. Kalau kita nak study, formula kena faham. Dengan tahun dia kena tahu. 2 tahun berbeza. Dengan lagi 1 tahun, lagi beza. 63. Tengok, saya nak bawa 63. Tengok. Kalau 63, dia membawa kepada gagasan. Kalau gagasan, dia membawa kepada penyatuan. Tengok, Kalau penyatuan, dia melibatkan 9 negeri-negeri Melayu. Bersama dengan 2 negeri-negeri Selat. Bersama dengan 2 negeri-negeri B. Apa negeri-negeri B? Bebun ke? Belun ke? Apa B tu? Borneo. Sebab tu di sini kita akan bergerak kepada berapa?
Iaitu penyatuan ini akan melibatkan 11, 12, 13 negeri Melayu. Maka datanglah 13 negeri Melayu pada 16 September 1963. Jadi bila dia bawa 16 September ni, gagasan dia tukar kepada Malaysia. Daripada nama Persekutuan Tanah Melayu. Sebab Persekutuan Tanah Melayu tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah Persekutuan Tanah Melayu. Sebab dia bawa masuk Sabah dan Sarawak. Bila dia masukkan Sabah Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu ni tak ada lagi dah. Sebab itulah mereka tukar nama jadi gagasan. Gagasan dia ialah Malaysia. Bukannya Persekutuan Tanah Melayu. Korang faham tak Boys and Girls? Sekarang boleh faham Boys and Girls apa sebab nama dia macam tu? Okay, boleh ya? Clear? Saya kembali semula, boleh? Faham, cantik. Kena faham. Sebab tu kena faham sejarah. Jangan hafal je. Bila hafal bahaya. Kena faham sejarah. Okey, apakah manfaat? Cuba tengok di sini ya. Kita bergerak pada manfaat dia. Okey. Kita bincangkan manfaat dia. Okey, antara manfaat, nampak tak ayat dia? Tengok. Saya besarkan ya. Antara manfaat yang boleh diperoleh daripada kejayaan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1988 ialah tiada markah. Cikgu di sekolah nanti akan bagi tahu, tolong ambil kepala ayat, tulis balik. Karangan BM pun macam tu juga. Ambil kepala ayat, tulis balik. Bagus, tuliskan. Tulis panjang-panjang. Tapi jangan overexcited, tulis terlampau panjang. Tiada markah. Dari sini, sampai sini, kita tidak akan bagi you markah. Tetapi, taktik menjawab soalan sudah diberikan. Taktik dengan teknik menjawab soalan sudah ada. Dia nak tahu kau memang sekarang menjawab soalan. Okey, tapi tiada markah. Markah kau bermula dengan mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Cantik markah. Dia bagi markah dah. Raja Melayu. Lepas tu kita dah bergerak lagi. Passenger, tengok sini. Majlis Raja-Raja. Cantik markah seterusnya. Okey, dah dua markah dah. Raja perlu dirujuk. Kita ambil contoh raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Cantik. Bidang kuasa kerajaan persekutuan, markah. Nampak? Jadi ya. Dan juga serta menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Cantik, markah. Kedudukan istimewa orang Melayu. Okey. Dan jangan lupa kepentingan kaum lain. Juga markah. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini saja sudah dapat 6 markah. Lain ni saja sudah 6 markah. Saya direct dia bagi jawapan. Direct dia terus masuk jawapan. Okey, tetapi cikgu di sekolah akan bagi kau penanda wacana. Okey, bagus macam ni tapi tolong tambah penanda wacana. Teruskan. Tambah aja. Boleh. Saya bawa ayat manakala you boleh tambah di sini. Manakala. Tengok, saya tambah koma, saya terus sambung dengan raja. Nampak? Saya tambah aja manakala. Saya terus sambung dengan raja. Boleh? Teruskan. Kalau you kata cikgu, saya nak terus dengan raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Boleh. Cantik jalan. Sebab markah kau terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kita ambil markah. Itu manfaat. Oi, soalan kita apa? Manfaat lah. Yang diperolehi daripada kejayaan Persekutuan Tanah Melayu 19. Tengok soalan. Tolonglah bila baca soalan, highlight macam ni. Jangan baca lepas tu blur. Janganlah. Sebab tu korang blur terus tidur dalam dewan. Sebab korang tak tahu apa yang nak jawab. Cikgu, apa yang nak jawab ni cikgu? Malah. Tengok member semua menulis. Orang pula tengok, alamak, semua menulis. Aku stres. Tak terjawab. Sabarlah, relax. Kau highlight dulu apa yang dia tanya. Manfaat Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, raja. Kedua, Melayu. Ketiga ialah konsep adat istiadat, adat resam. Ingatlah tu, logik. Kalau you nak tahu konsep dia, ingatlah. Kalau kita nak jawab soalan persekutuan atau faedah. Tengok faedah Persekutuan Tanah Melayu. Kalau nak bawa benda ni sudah, senang je sudah. Pertama, you bawa Raja-Raja Melayu. Ini penting. Untuk Melayu, Raja-Raja Melayu lah. RRM, Raja-Raja Melayu. Bukan raba-raba Melayu. Dosa lah. Saya pakai Raja-Raja Melayu. Saya pakai shortcut. Nombor 2, kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa Melayu. Ini penting. Sebab inilah dia Persekutuan Tanah Melayu mula dibentuk. Sebab inilah UMNO lawan Melayu Union. Sebab mereka kehilangan 2 ni. 1, Raja Melayu hilang kuasa. Nombor 2, keistimewaan Melayu hilang. Nombor 3, dia akan bawa konteks agama Islam. Agama Islam sebab Tanah Melayu negara Islam.
Boleh faham tak pasal guys? Sebab agama Islam, agama utama kita. Sebab tu orang Melayu rata-rata beragama Islam. Nampak? Fikirlah sikit. Jangan korang jawab je. Buat graf. Penting raja. Lepas tu rakyat. Lepas tu antara raja dengan rakyat apa yang penting? Islam. Sebab raja Islam, rakyat Islam. Ingatlah macam tu. 3 markah dah. Sudah siap sedia. 3 idea. Ni faham? Inilah saya kata faham. Jangan baca je. Baca hafal-hafal lupa. Sebab kau hafal ayat, siapa suruh hafal? Fahami dia. Fahami apa tu persekutuan tanah Melayu. Apa yang mereka bincang? Raja-raja kuasa kena dapat. Orang Melayu kuasa kena dapat. Agama Islam didaulatkan. Dan adat resam Melayu. Ini penting. Adat resam Melayu mestilah diutamakan. Orang British, dia hancurkan adat resam Melayu sebab dia bawa adat barat. Orang Melayu tak nak. Oi, apa barat? Aku tak nak kau punya adat lah. Kami nak adat resam Melayu sebab kami Melayu lah. Kami nak adat resam Melayu. Bagilah. Tengok saudara. Kamal fikir macam ni, tolong fikir macam ni. Jangan marah saya, bukan marah pun. Saya cerita pada korang. Adat resam Melayu ni, ramai orang lupakan. Sebab tu dalam Melayu Union, orang British, dia nak musnahkan adat resam. British ni bahaya saudara. Kau ingat apa? British ni baik ke? Dia musnahkan semua yang orang Melayu ada tau. Faham tak? Sebab tu orang Melayu pada masa tu nasib baik ada Dato' On. Nasib baik ada UMNO, nasib baik. Sebab UMNO dengan Dato' On memperjuangkan semua benda ni. Bukan tu sajalah, satu benda penting tahu tak? Benda ni penting lah, jangan lupa tahu tak? Bab ini saya ajar, bahaya tau. This year ataupun next year SPM, bahaya tau bab ni. Weh, bahayalah weh. Maka seterusnya kewarganegaraan. Kewarganegaraan tu, waktu Melayu Union dia bawa jus soli. Jus solai. In English we call jus solai. In BM kita kata jus soli. Jus soli itu dia akan bagi imigran Cina India dapat IC dengan sewenang-wenang. Jadi orang Melayu pada masa itu terkejut. Mana boleh. Orang Cina India ni orang British yang bawa. Kenapa dia orang dapat IC pula? Kenapa Melayu pula tak di-recognize? Sebab tu dia orang fight. Sebab itulah UMNO dengan Melayu, UMNO dengan Dato' On, dia fight. Dia fight Melayu ni. Dia kata kami nak ni semua. Kami nak kebetulkan semua. Sebab itulah benda ni kena study. Korang faham tak? Sebab itulah saya tunjuk pada anda, untuk mereka yang tak faham sejarah, fahami hari ini. Keywords kena ada. Baru dia punya fakta-fakta dah ada dah. Dia punya